Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, selamat datang ke bahagian yang pertama untuk seminar kerjaya daripada rumah edisi Business Travel. Okey, dalam bahagian pertama ini saya akan terangkan secara terperinci apa sebenarnya formula mastic ni. Mungkin anda pun nak tahu kan. Ni macam jumpa-jumpa Tok Bomoh ke, macam benda pelik-pelik lah kan. Tapi saya jamin ini bukannya satu formula yang khurafat, yang mengajak anda buat benda-benda pelik bawah rumah ke kan, yang kira buat orang sampai jadi tertarik nak datang kerana anda pasang apa-apa, nak jadi laku produk kita apa semua. So benda itu tidak akan diajar dalam formula mistik. Okay, pertama dalam formula mistik dia ada MISTIK, dan M yang pertama adalah mentor. Okey, di dalam perniagaan kita perlukan seorang guru ataupun mentor. Kalau kita tengok orang-orang yang berjaya seperti kita kata Tiger Woods memerlukan mentor juga. Okey, sedangkan Tiger Woods ni kalau kita kira pada zaman kegemilangan dia tu, dia dah nombor satu di dalam dunia. Kan tak ada orang dah boleh challenge dia. Dia nombor satu. Dia asyik menang. Tetapi dia masih perlukan seorang mentor, seorang jurulatih untuk melatih beliau melakukan perkara yang betul. Kenapa itu perlu? Ini kerana walaupun dia adalah seorang nombor satu di dunia, tetapi dia masih perlukan ada orang untuk push dia untuk maju ke hadapan. Okay? Kalau kita tengok Datuk Lee Chong Wei sekalipun, semasa dia berada di tangan pertama dari dunia dahulu, kita lihat kan, maknanya dia dah nombor satu di dunia, tetapi dia masih perlukan orang untuk mengajar dia bagaimana untuk memastikan dia mencapai level yang terbaik di dalam kehidupan dia. Maksudnya walaupun jurulatih dia tu mungkin tidak hebat seperti dia, tetapi kita memerlukan seorang mentor yang mungkin walaupun tidak hebat dari sudut perniagaan ataupun dari sudut apa yang kita buat, tetapi mereka mempunyai pengalaman, mereka mempunyai ilmu yang boleh disampaikan kepada kita. Itulah sebabnya kita mesti perlukan seorang mentor. Okay, kalau kita tengok sirah Nabi Muhammad SAW, kan, sebelum baginda diangkat menjadi Nabi, baginda terkenal dengan sebagai seorang usahawan yang berjaya. Betul-betul? Kan? Kita tahu kan Nabi Muhammad seorang usahawan yang berjaya sehingga digelar Al-Amin di kota Mekah dan negara-negara sekitar Mekah. Tetapi sebelum Nabi menjadi seorang usahawan yang hebat, Nabi juga mempunyai mentor seawal daripada baginda masih lagi belia, sehinggalah baginda meningkat dewasa dan menjadi seorang usahawan yang terbilang. Mungkin anda tahu atau tidak tahu, okay? Mentor pertama beliau adalah bapa saudara baginda sendiri, iaitu Abu Talib. Masa tu Nabi Muhammad masih lagi kecil, okay? Pada peringkat awal-awal Nabi kecil, Nabi menjadi pengembala kambing. Kemudian Abu Talib nampak teknik pengurusan Nabi Muhammad yang bagus, dan Abi Talib membawa Nabi Muhammad berdagang bersamanya di Syam dan di beberapa negeri lain di seluruh tanah Arab. Jadi apabila Nabi Muhammad sebagai seorang yang muda, dia nak belajar dan dia mempelajari selok-belok tentang trading, ya, tentang perdagangan. Dan apabila baginda tu lama-lama meningkat dewasa sedikit, menjadi seorang belia, kan, baginda menunjukkan satu sikap usahawan yang sangat hebat, dan strategi pengurusan, kehebatan baginda menguruskan perniagaan dikenal pasti oleh Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah pada masa itu seorang usahawan yang terkenal di kota Mekah, seorang multimillionaire di kota Mekah. Siti Khadijah nampak kehebatan Nabi Muhammad yang masih muda ini ke dalam pengusaha perniagaan, dan dia nak Nabi Muhammad ini berada di dalam syarikat dia. Jadi apabila Siti Khadijah berbincang dengan Abu Talib, kan, dia nak membawa Nabi Muhammad ini jauh ke hadapan,
lebih meningkat dalam ilmu perniagaan Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi Abu Talib bersetuju dan meletakkan Nabi Muhammad di bawah jagaan Siti Khadijah. Tetapi kalau kita tengoklah, kalau seorang jutawan, multimilioner, seorang pengarah urusan syarikat, takkanlah dia nak mendidik secara direct seorang protege yang baru masuk dalam syarikat. Jadi Siti Khadijah meletakkan seorang pengurus yang bernama Maisarah untuk menjadi mentor kepada Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad mungkin tahu selok-belok tentang perniagaan, tetapi dari sudut satu perniagaan yang lebih besar, corporation yang lebih besar, Nabi Muhammad perlukan seorang ilmu yang lebih daripada orang yang berpengalaman dalam perniagaan Siti Khadijah, dan orang itu adalah Maisarah. Dan apabila Nabi Muhammad belajar bersungguh-sungguh mencapai satu tahap yang sangat tinggi, barulah Nabi Muhammad dilantik menjadi business partner kepada Siti Khadijah. Maknanya apabila seseorang CEO nak menjadikan seorang protege itu sebagai partner, of course, dari sudut ilmu, dari sudut strategi perniagaan, dari sudut pengurusan perniagaan, dari sudut bagaimana untuk berunding, mestilah sangat-sangat hebat. So kita boleh tengok ya, walaupun Nabi Muhammad ini seorang usahawan muda yang bergelar Al-Amin yang sangat hebat, tetapi baginda masih lagi perlukan seorang mentor. Walaupun baginda hebat, mempunyai orang panggil kecerdikan semula jadi, kepintaran semula jadi di dalam perniagaan, tetapi baginda masih lagi perlukan seseorang untuk guide dia, membawa perniagaan baginda sendiri berjaya, sehingga menjadi seorang partner kepada multimilioner dan akhirnya menjadi isteri baginda sendiri. Itulah hebatnya manusia yang bergelar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda kena yakin bahawa Nabi Muhammad perlukan mentor. Jadi anda juga mestilah perlukan mentor. Betul-betul? Sebelum saya membuka perniagaan wedding planner, sebelum saya membuka syarikat IT yang berjaya, terus saya memiliki syarikat konsultan ini, saya telah menempuh 2 perniagaan yang gagal. Ini kerana saya tidak mempunyai mentor-mentor di dalam perniagaan saya. Pada masa itu saya ingat ilmu bisnes saya sudah hebatlah, kerana saya ni siswazah, pelajar jurusan perniagaan. Jadi saya ingat dengan ilmu perniagaan yang saya belajar di universiti boleh membantu saya excel di dalam perniagaan. Tetapi apabila terjun dalam perniagaan, tidaklah semudah yang kita sangkakan. Kalau di universiti dulu, saya memang terkenal lah dengan konsep 4P. Product, Price, Place and Promotion. Kalau pelajar jurusan perniagaan ni memang tahu. Ini adalah basic untuk perniagaan. Product, Price, Place and Promotion. Tetapi 4 formula ini masih lagi tak mencukupi, kerana ia adalah satu produk atau idea sahaja. Ia adalah terlampau broad. Jadi kita perlukan lebih pada itu, ilmu-ilmu pengurusan yang orang kata berpijak di atas tanah. Jadi walaupun dengan ilmu pengurusan perniagaan daripada diploma hingga ke ijazah, ia masih lagi tidak membantu saya dalam perniagaan, sehingga saya mengalami kemalangan, patah tangan kerana stres dengan kehidupan, nak membayar hutang PTPTN, nak membayar hutang pinjaman kereta, hutang pinjaman perniagaan yang menggunung, dan kos-kos untuk menyara hidup saya. Dan dalam keadaan kemurungan yang tidak tahu bila nak akhir, datanglah pertolongan daripada Allah melalui ayah dan abah saya. Mereka menyarankan saya untuk mencari ilmu bisnes dari mentor-mentor motivasi dan perniagaan. Pada pika-pika awal saya dengar tu, saya macam tak heran, kerana saya dah belajar 6 tahun di universiti. Di 3 tahun diploma, 3 tahun ijazah. Takkan ada satu bisnes saya tak tahu. Tapi apabila hari per hari bertambah, saya memang dah terdesak sangat. Suara hati pun kata tak salah pun kalau cari ilmu.
Jadi saya pun ambil take action. Okay, saya mula mendengar nasihat, saya cari buku-buku, saya pergi seminar-seminar pengurusan perniagaan. Dan akan, kalau anda tengok dalam gambar ini, dalam slide ini adalah guru pertama saya. Okay, saya membeli buku beliau yang bertajuk The Secrets of the Millionaire Mind. Okay, dan apabila saya membaca buku dia, saya rasa ya Allah, sangat-sangat berpijak di atas tanah. Kegagalan yang beliau alami dan cara-cara beliau bangkit sememangnya memberi inspirasi kepada saya. Kerana semua orang mengalami kegagalan, tetapi bagaimana untuk bangkit itu adalah satu perkara yang lain. Jadi saya pun belajar dan saya terus apabila beliau bernama T. Harv Eker, okay, daripada United States, okay, dan apabila beliau mengadakan seminar di Kajang, okay, di Mines Kajang, saya terus pergi ke Kuala Lumpur untuk belajar melalui seminar beliau The Millionaire Mind Intensive. Okay, saya belajar, bayar pun tak apa, RM300 pada peringkat awal. Kan? Kemudian saya pun bertambah berkabar-kabar. Saya nampak hala tuju saya. Dan saya pergi lagi seminar advance yang bermaka dalam RM5,000. Dan lebih pada itu dengan kos-kos yang dilangsungkan di Singapura. Kan? Jadi saya kena cari ilmu. Bila saya dah tahu bahawasanya banyak lagi yang saya tak tahu, saya menjadi dahagakan ilmu. Dan kemudian daripada itu saya mencari lagi ilmu-ilmu tentang minda. Okay, saya tahu, okay, baru saya tahu apabila saya mengikuti buku dan DVD The Secret, baru saya tahu minda kita sangat memainkan peranan untuk mengubah kehidupan kita. Okay, dan melalui The Secret saya belajar tentang konsep The Law of Attraction. Sebenarnya kehidupan kita sangat bergantung dengan apa yang kita fikirkan. Dan kemudian itu saya juga mengikuti seminar daripada Dr. Azizana Osman, okay, untuk memperbaiki tentang cara-cara pengurusan perniagaan, tentang bagaimana untuk memasarkan perniagaan saya, dan juga saya belajar tentang pengurusan minda juga melalui seminar Dr. Azizana Osman. Tetapi tak cukup dengan itu, saya terus mencari ilmu, okay, melalui Dr. Ari Ginanja, ESQ, saya pergi ke PTS, okay, melalui ABS, itu seminar daripada Puan Ainun Ahmad, okay, daripada Dr. Joe Vitale, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, Brian Tracy dan ramai lagi. Jadi kita kena mencari mentor sebanyak yang mungkin. Jadi supaya kita mendapat ilmu daripada yang ilmu itu mestilah ilmu yang berpijak di atas bumi yang nyata, bukannya ilmu yang hanya pada teorikal sahaja. Jadi, apakah ciri-ciri mentor yang baik? Yang pertama, dia sudah terbukti berjaya di dalam perniagaan dia. Dia dah ada success story. Success apa? Success stories. Success stories ini bermaksud dia apabila contoh kita nak buat satu perniagaan tentang dobi ataupun perniagaan tentang roti, kan? Jadi apabila kita nak belajar dari seorang mentor itu mestilah berjaya dalam perniagaan yang dia ajarkan. Sebagai contoh, dia adalah pakar membuat kek, kan? Kita nak belajar daripada dia, okay? Dan dia memang terbukti berjaya di dalam perniagaan kek dia tu. Jadi dia seorang pembuat kek yang berjaya, okay? Dan dia ada success stories. Sebab itulah kita kalau nak cari mentor, kita mesti mencari orang yang benar-benar bangkit dalam perniagaan dia. Kan, memang setiap orang akan gagal, dan gagal itu dah kita belajar. Dan mentor kita pun begitu, mesti dia mengalami kegagalan dan kejayaannya yang tersendiri. Jadi orang inilah yang kita nak cari, dan kita tak nak cari orang-orang yang hanya buat buku sahaja, yang hanya tahu pasal-pasal ilmu teori. Kalau kita baca bukunya, kita kata macam terlampau di awang-awangan, terlampau nampak macam terlampau akademik sangat. Tetapi dari pelaksanaannya tidak ada apa-apa yang boleh kita ambil dalam perniagaan. Kita tak mahu orang begitu menjadi mentor kita. Dan yang kedua, kita nak mencari orang yang boleh dirujuk, sama ada melalui fizikal, bacaan buku, seminar online, seminar offline, daripada Twitter, Facebook, okay, blog dan sebagainya. Kalau kita contohnya orang itu tu mungkin dia mahir dalam
perniagaan sewa kereta. Kita nak buat sewa kereta. Jadi kita pergi ke kedai dia, kita minta izin dia untuk mungkin kita tanya dia sanggup tak nak jadi mentor kepada kita. Kalau dia sanggup, okey, mungkin kita jadikan abang angkat ke, kita belanja dia makan, okay, sambil dia bagi ilmu pada kita. So kita belajar ilmu tu kita kena berperingkat-peringkat. Okay, kalau guru saya, dia pernah semasa dia nak belajar tentang sesuatu perniagaan tu, okay, dia mengambil masa berpuluh tahun daripada seorang mentor tu just hanya untuk belajar, kerana dia macam seolah-olah macam kita kena belajar secara peringkat-peringkat. Bukannya kita kata semuanya kita nak tahu pada hari yang sama. Tak boleh macam tu. Jadi kita kena berfikir, kita kena selalu pergi ke kedai dia. Kalau kita perlu kerja dengan dia pun tidak ada masalah, kerana kita nak belajar daripada bawah. So kita pergi ke kedai dia, belajar. Okay, dan jangan nak cari satu orang mentor saja, carilah selama mana mentor. Beli DVD, okay? Beli hadiri seminar-seminar. Dan seperti yang saya buat kepada anda sekarang ini, saya juga sedang menjadi mentor anda. Dan anda boleh bertanya kepada saya melalui Facebook, melalui Twitter dan sebagainya. Okay, sebab itulah, saya nak juga kalau anda cari seorang mentor yang memang buat bisnes itu di tempat anda, kawasan anda itu, dan carilah buku-buku di kedai-kedai buku. Kalau anda cari buku-buku untuk dijadikan rujukan, tengok dulu sinopsis dia. Kalau dia ni hanya mengarang buku je, tapi pada sudut pengalaman bisnes tidak ada, seorang ini kita tak nak. Kerana dia mungkin tahu tentang teori-teori perniagaan, tetapi dia tak tahu bagaimana nak uruskan perniagaan. So kita kena cari guru-guru yang memang tahu buat bisnes, okay, on the ground. Okay. Kemudian yang pertama adalah ilmu. Kita kena mencari ilmu. Sebab itulah saya katakan dalam mentor, anda kena mencari CD-CD, DVD, kena hadiri seminar-seminar online, offline. Okay, kena sentiasa mencari ilmu anda. Kalau kita kata ilmu kita ni, kalau di ulama-ulama menerangkan, okay, kalau ilmu manusia ni, kalau kita kata kita ambil jari kita letak di dalam laut dan kita angkat, air yang melekat di tangan kita tu adalah ilmu-ilmu yang kita ada, yang manusia ada. Tetapi ilmu di lautan tu masih banyak lagi. So jangan terlampau selesa. Berada dalam zon selesa. Untuk saya dah ada mentor seorang, dah selesa dah. Kerana mungkin seorang mentor itu ilmu dia berdasarkan pengalaman 10 tahun. Tetapi kalau kita mencari ilmu yang mentor yang banyak, mentor yang ramai, daripada kita gabung 10 tahun pengalaman orang ini, 10 tahun pengalaman orang ini, 50 tahun kajian seorang mentor ni. Jadi kita mendapat pengalaman-pengalaman, okay, ilmu-ilmu yang advance, yang boleh membantu kita walaupun kita masih lagi setahun, 2 tahun dalam perniagaan, tapi ilmu kita tentang perniagaan itu sangat tinggi. Itulah yang kita nak. Sebab itulah dalam seminar-seminar yang saya anjurkan, saya juga mengamalkan teknik pembelajaran pantas ataupun accelerated learning technique. Kerana kita nak ada pengadunan di antara ilmu dan emosi. Sebab tu saya macam suruh anda sebut sama-sama saya, sebab kita nak anda ni belajar dengan lebih cepat, belajar dengan lebih pantas. Kalau nak cari seminar-seminar pun di luar sana pun, kalau yang ada teknik-teknik pembelajaran pantas seperti Dr. Azizan Osman, T. Half Acre, anda akan belajar dengan lebih banyak. Walaupun terpaksa berbayar ribuan ringgit, puluhan ribu ringgit, tidak ada masalah. Pergilah hanya untuk mencari ilmu. Boleh tak? Lepas tu ada orang tanya kepada saya, kenapa di antara guru-guru saya ni daripada orang Barat? Tak ramai kok orang Islam boleh jadikan rujukan untuk perniagaan, kan? Kalau kita tengok balik, kalau pada zaman Khalifah Uthmaniyah, kejatuhan Khalifah Uthmaniyah dulu, banyak ilmu-ilmu Islam telah pun dilarikan daripada Sepanyol. Okay, pada waktu kegemilangan Islam, Sepanyol digelar sebagai gedung ilmu di Cordoba. Kemudian apabila Islam itu berpecah dan ilmu itu diambil, okay, di dalam library gedung ilmu di Sepanyol, ilmu-ilmu ini diambil, ilmu sains, ilmu biologi, ilmu perubatan, ilmu-ilmu tentang mechanical, ilmu-ilmu tentang
engineering dan sebagainya diambil lari ke barat, dan mereka membina tamadun mereka melalui ilmu-ilmu yang diambil daripada orang Islam. Dan di saat itulah kejatuhan Islam sangat teruk. Orang Islam tidak berminat lagi untuk mencari ilmu, tidak seperti zaman-zaman pada kegemilangan dia. Kalau anda bisa tengok cerita di TV Al-Hijrah, siri Al-Khawatir, di situ matlamat Al-Khawatir itu adalah untuk menunjukkan kegemilangan-kegemilangan Islam, dan pada masa yang sama membawa teknologi-teknologi, ilmu-ilmu yang ada di negara-negara bukan Islam untuk kebaikan Islam. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang anda perlu lakukan juga, carilah ilmu daripada orang barat sekalipun, kerana mereka itu mengambil ilmu daripada kita. Mereka membawa kegemilangan Islam di dalam ilmu-ilmu mereka. Jadi kita ambil balik untuk membina kegemilangan kita sendiri. Kita tidak curi, tetapi kita mengambil ilmu itu supaya kita pun boleh catch up dengan mereka, supaya kita pun tak mahu ketinggalan di dalam setiap ilmu yang kita ada. Jadi saya syorkan anda tontonlah Al-Khawatir, itu sangat-sangat bagus. Saya yakin asalkan ilmu itu tidak melanggar syariat, ilmu itu berguna untuk saya. Saya nak anda sebut bersama-sama saya, ilmu itu berguna tak kira datang dari siapa. Ilmu tentang bisnes Islam ni masih lagi baru. Kerana kalau saya lihat pada kalau ikut kajian, masa-masa kejatuhan Khalifah Utsmaniyah itu, umat Islam berada di dalam keadaan yang kebingungan. Dan dari sudut teknologi, dari sudut ilmu perubatan, ilmu peradaban, kesemuanya umat Islam ketinggalan. Jadi kerana ilmu-ilmu ini berada di barat, mereka membina universiti mereka, Oxford, kan, banyak universiti terkemuka di dunia berada di barat. Tetapi kita kena yakin ilmu-ilmu ini adalah daripada Islam. Dan kalau kita tengok dulu zaman-zaman pada sahabat-sahabat Nabi boleh menjadi seorang usahawan yang hebat dan mempunyai sistem atau strategi perniagaan yang sangat-sangat hebat. Kalau kita lihat sirah sendiri, Nabi Muhammad adalah seorang usahawan yang hebat, kan? Tetapi sahabat-sahabat baginda juga seorang usahawan yang hebat, ramai. Seperti kita kata Siti Khadijah, kan? Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdul Rahman bin Auf, Abu Darda, Zubair, Talhah bin Ubaidillah, dan ramai lagi. Jadi kita kena percaya dan yakin umat Islam tidak kurang hebat yang di dalam perniagaan, cuma mungkin tidak dibukukan, kan? Maksudnya dalam ilmu perniagaan, mungkin ulama-ulama pada zaman dahulu mereka tidak bukukan ilmu-ilmu perniagaan daripada yang hebat-hebat, daripada sahabat-sahabat baginda, daripada orang yang rapat dengan baginda. Jadi anda percaya tak kalau Nabi kita ni usahawan yang bertaraf jutawan sebelum diangkat menjadi Nabi? Kalau mungkin anda ni masih lagi skeptikal, kalau mungkin kita tengok dalam sejarah, kan, rumah baginda pun kita tengok buruk, kan, dalam keadaan yang tidak, baginda sendiri tidur di atas batu, dan rumah baginda sangat-sangat dhaif, kita kata. Itu adalah selepas baginda menjadi Nabi. Tapi kalau kita tengok sendiri, sirah baginda berkahwin dengan Siti Khadijah. Bayangkan, mas kahwin Nabi Muhammad SAW kepada Siti Khadijah adalah 500 dirham. Satu dirham kita kata bersamaan dengan RM20. Satu dirham ni satu emas perak lah, satu duit perak. Dan kalau 20 dikalikan dengan 5, kita akan mendapat RM10,000. Kalau RM10,000 tu, kalau orang kata sama sekarang ni, ada tak orang boleh bayar RM10? RM10,000 sebagai mas kahwin. Ramai, kan? Ada orang tu boleh kumpul beberapa tahun, kan, barulah boleh buat mas kahwin RM10,000. Tapi kalau orang biasa memang tak ada, boleh memberikan mas kahwin sebanyak RM10,000. Memang orang agak kaya lah, orang ada kerja yang best, baru boleh memberikan mas kahwin sebanyak itu. Tapi kalau kita renungkan pula hantaran baginda,
Okey, hantaran baginda adalah 20 ekor unta merah. Okey, kalau saya pernah tengok unta merah ni, saya pernah tengok ceramah daripada seorang ustaz ni, dia kata unta merah ni seperti kata seekor tu sama dengan harga sebuah kereta BMW yang terkini. Saya mau series ke apalah, saya tak tahulah, tapi kereta BMW yang terkini. Nak cakapnya unta merah ni harganya sangat tinggi. Dan baginda menghadiahkan 20 ekor unta merah kepada Siti Khadijah. Kalau kita bayangkan seekor unta pada zaman kini RM5,000, kan? Unta merah ni mungkin berharga RM10,000, kan? RM10,000 seekor. Bayangkan 10,000 kali dengan 20 ekor unta merah. Itu sudah pun menjadi RM200,000. Kos dia unta merah tu RM200,000. Kemudian itu baginda pula menghadiahkan 100 lagi unta biasa kepada Siti Khadijah. 20 ekor unta merah tu adalah hantaran. Kemudian hadiah 100 ekor unta. Jadi kalau dicampurkan, okay, 100 ekor unta tu, kalau kita harga unta biasa RM5,000, sudah menjadi RM500,000, kan, untuk 100 ekor unta. Dan ditambah pula dengan 20 ekor unta merah, RM100,000, menjadi RM600,000 harga nilai dia, kan. Maksudnya di sini memang tiada orang pada zaman sekarang ini boleh memberikan hadiah seperti itu kepada bakal isteri dia, kecuali kalau orang itu multi-millionaire. Orang kan berdarah raja lah kalau zaman sekarang ni. Raja pun tak boleh bagi setakat ni macam tu. Betul-betul? Maknanya Nabi Muhammad seorang jutawan sebelum jadi Nabi. Percaya tak Nabi Muhammad seorang jutawan sebelum dia akan jadi Nabi? Percayalah. Ini adalah fakta. Sebab itulah ini adalah sangat-sangat popular, okay, daripada ulama-ulama, okay, sering sebut 9/10 rezeki itu adalah datang daripada perniagaan. Maknanya perniagaan itu adalah sumber rezeki yang tertinggi. Ada persoalan, kan, seperti kita sedia maklum, kenapa kehidupan Nabi ni dan sahabat-sahabat dia sangat-sangat dhaif, kan, sangat-sangat dhaif semasa perjuangan baginda. Ini kerana semasa perjuangan baginda banyak, dan sahabat-sahabat baginda juga banyak menghabiskan kekayaan mereka untuk perjuangan Islam, untuk membina peradaban Islam. Islam nak sampai kat kita sekarang ni, di bumi Malaysia ni, dengan pengorbanan Nabi dan sahabat-sahabat yang tidak kunjung hentinya. Bayangkan seorang sahabat itu pergi berdakwah ke negeri China, di negeri Jepun, di negeri Amerika, di negeri Eropah lain, dan mereka mati di sana, berdakwah sehingga mati, meninggalkan anak dan isteri. Pengorbanan sahabat-sahabat baginda untuk mengembangkan Islam. Kalau kita tengok sirah, bagaimana Abu Bakar membebaskan Bilal. Dan Bilal ni apabila dia ditorture oleh Umayyah, itu pemilik kepada Bilal ni, kan, dia torture. Apabila dia tahu Bilal ni masuk Islam, dia torture Bilal, okay, dan letak batu yang besar di atas badan Bilal. Dan apabila Abu Bakar tahu, Abu Bakar datang kepada Umayyah dan tanya, berapa kamu nak jual Bilal ni, aku nak merdekakan dia. Umayyah pun dia tak nak lepas. Dia memang suka menyeksa Bilal, tetapi dia meletakkan, dia letak harga yang terlampau mahal. Okay. Dan tanpa membuang masa, Abu Bakar membayar duit itu kepada Umayyah. Dan Umayyah terkejut. Dia terkejut kerana dia tak sangka. Dia kata, ni seorang hamba, kalau harga tu boleh beli 100 orang hamba, tetapi dia rasa tak bernilai Bilal ni. Tetapi Abu Bakar kata, aku sanggup membayar dengan harga itu bukan kerana dia itu adalah Bilal, dia itu seorang hamba, tetapi aku sanggup membayarnya beratus-ratus kali ganda kerana iman yang ada pada Bilal. Tengoklah pengorbanan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda untuk perjuangan Islam. Sebab itulah kita pun mendapat
okey, manfaat daripada pengorbanan sahabat ini. Kalau kita tengok balik Siti Khadijah sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, beliau kata pada Nabi, kalau tulang-tulangku boleh kusumbangkan untuk Islam, akan aku berikan. Dan pada masa itulah air mata Nabi turun jatuh ke bumi. Nak ingatkan betapa tingginya pengorbanan. Dan ini adalah Sri Kandi Islam yang pertama. Jadi lihat pengorbanan mereka untuk Islam. Kita, apa pengorbanan, apa sumbangan kita untuk Islam? Jadi sebab itulah kita kena fikir, kita ni nak menjadi seorang usahawan yang dapat membantu, dapat beri balik kepada agama kita. Kita dapat berikan balik supaya kita dapat membantu memberikan add-on value kepada ummah kita. Dan antara cara terbaik untuk kita membantu agama kita adalah maka sunnah baginda, iaitu berniaga. Berniaga, kita boleh membina kekayaan, pada masa yang sama kita boleh memberikan beberapa portion daripada harta kita itu untuk ummah kita, untuk kebaikan ummah kita. Masalahnya orang pada hari ini kan, orang kaya, orang Melayu kita lah, sangat-sangat kata kalau cakap saja pasal skim cepat kaya, meleleh hai liu. Tunjuk ni dapat kereta sport, dapat rumah, dapat, kalau pasal jualan kereta, pasal produk-produk je, tak cakap pasal produk dah, cakap pasal duit. Ini adalah skim cepat kaya. Jadi kalau orang nak masuk skim cepat kaya pun dalam kepala tu macam-macam lah. Ada nak beli kereta, nak beli rumah, semuanya pasal diri sendiri. Sebab itulah bangsa kita sangat mudah untuk masuk dalam skim-skim gini. Tak nak buat kerja, memulakan perniagaan daripada bawah, bina perniagaan perlahan-lahan sehingga berjaya. Jadi itulah masalah besar bangsa kita. Betul-betul? Okey. Di dalam teori mistik, okey, yang ketiga dipanggil S, iaitu sistem. Setiap bisnes yang dah terbukti berjaya mesti mempunyai sistem tersendiri. Sama ada perniagaan franchise ke, licensing ke, syarikat korporat ke, syarikat biasa, kedai biasa sekalipun, kalau dia adalah perniagaan yang berjaya, dia ada sistem sendiri. Jadi kalau anda nak memiliki sebuah perniagaan yang berjaya, anda perlukan membina sebuah sistem untuk perniagaan anda. Okay, kalau anda nak buka kedai kek, anda kena buat sistem, seperti kalau kita kata secret recipe. Tengok sistem dia, anda perhati betul-betul. Kalau dia ada anjurkan seminar, pergi seminar itu. Kita nak sistem cara penyediaan bahan-bahan dia, cara pengurusan dia. Kalau kita tengok, okay, kalau kita kata, walaupun kita boykot McDonald's sebagai contoh kan, tetapi kita tengok kenapa McDonald's sangat berjaya. Okay. Apabila dibuat kajian, okay, rasa tu memanglah orang kata sedap kan, McDonald's burger dia tu. Tapi yang paling apabila dibuat kajian, faktor utama orang pergi McDonald's adalah dua perkara. Yang pertama kerana cepat, sangat cepat. Yang kedua bersih, sangat bersih. Jadi dua sebab itulah orang suka pergi ke McDonald's. Jadi kita nak membina satu perniagaan itu bukan kepada produk kita semata-mata, tetapi cara kita menguruskan perniagaan kita, cara pengurusan, cara kita handle customer dan sebagainya. Okay. Kalau contoh, kita jangan kaji syarikat-syarikat besar je. Kalau kita syarikat kecil, okay, King's Confectionery yang buat aiskrim dan sebagainya, kita kena kaji. Okay, Bisso Bake Shop dan sebagainya. Jadi kita nak sediakan satu sistem untuk perniagaan kita. Kalau dalam business corporate, ia dipanggil sebagai SOP, iaitu Standard Operating Procedure. Jadi setiap perniagaan kita mestilah ada SOP-nya tersendiri. Untuk pemasaran kena ada SOP, untuk pengurusan ada SOP, untuk manufacturing kena ada SOP. Barulah perniagaan kita itu boleh maju. Dan anda tak perlu membina satu, kita kata alamak nak bina SOP macam mana ni, macam susah bunyi pun Standard Operating Procedure, macam susah sangat. Tapi sebenarnya membina SOP ini sangat-sangat mudah. Anda hanya perlu buat setiap aktiviti perniagaan anda, tulislah di atas satu kertas. Contoh cara nak penyediaan satu-satu bahan tu daripada A sampai Z, sukatan-sukatan dia. Kalau kita pergi ke Korea kan, macam mana penyediaan makanan-makanan mereka,
Contohnya membuat ice blended dan sebagainya. Sebenarnya mereka sudah pun letakkan dia punya penanda aras. Sebanyak ini susu, sebanyak ini coklatnya, sebanyak ini. Jadi apabila mereka campurkan, mengikut sukatan yang telah disediakan itu, mereka mendapat rasa yang sama walaupun berada di Taiwan, walaupun berada di Korea, walaupun berada di Malaysia, walaupun berada di mana-mana sahaja. Kerana sukatan itu sudah ada. Itulah faktor kejayaan, kerana mereka ada sesuatu benda yang boleh membantu mereka membuat sama sahaja di mana-mana di seluruh dunia. Kita tulis ada satu kertas, ni adalah penyediaan bahan-bahan kita untuk mendapat rasa yang sama. Kemudian kalau kita kata membina, letakkan CCTV di syarikat kedai kita supaya tidak berlaku kecurian dan sebagainya, tak boleh monitor aktiviti pekerja-pekerja. Itu adalah SOP. Kalau kita kata sudut pemasaran, cara kita bagi brosur, cara kita letak banting, itu juga adalah SOP. Jadi kita tuliskan di atas satu kertas ataupun kita typekan, dan SOP ini boleh membantu kita apabila kita ni nak buka cawangan. Kita nak buka cawangan, nak menjadikan ia satu franchise. Maknanya apabila kita dah berjaya sistem kita itu, kita boleh duplicate di mana sahaja kita nak buat. Itulah pentingnya sistem ini. Bagus tak kalau ada SOP ni? Bagus kan? Kemudian ada pepatah daripada guru saya, iaitu T. Harv Eker. How you do anything is how you do everything. Cuba sebut bersama saya. How you do anything is how you do everything. Apa maknanya tu? Maknanya setiap tindakan kita yang kita lakukan setiap hari menentukan apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita, dalam perniagaan, dalam kehidupan, dan dalam segala-galanya yang kita lakukan. Sebagai contoh, kalau kita kata kita ni apabila kita berniaga, kita ada kerja kan, kita apabila kita balik rumah, apa yang kita buat dengan duit-duit kita? Kalau kita dapat gaji kan, adakah kita menghasilkan duit kita itu? Adakah kita menghabiskan pada hari yang sama? Jadi kalau kita tak boleh menyimpan di dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan harap kita boleh menyimpan untuk perniagaan kita. Jangan harap kita akan ada duit untuk perniagaan kita. Kita kena mengubah kehidupan kita bermula diri kita sendiri. Kerana apa yang kita lakukan setiap hari menentukan apa yang kita lakukan untuk segala-galanya dalam kehidupan kita, termasuklah dalam perniagaan. So kalau kita rasa kelemahan kita pada satu sudut itu, kita perbaikinya, insya-Allah ia akan membantu kita dalam penurusan perniagaan kita. Boleh-boleh? Dalam bisnes ni ada 3 kategori usahawan. Ada berapa jenis? 3 jenis kategori usahawan. Usahawan A. Usahawan ini dia take action. Apabila dia belajar benda-benda baru, dia tak ambil masa yang lama untuk realisasikan setiap apa yang dia belajar. Dia fokus apa yang dia nak capai. Kemudian usahawan B. Usahawan B ni, dia ni jadi tak acuh-acuh lah. Kan, buat bolehlah pergi seminar, mula-mula tu mungkin excited, balik rumah seminggu lepas tu dah down, dah tak tahu apa dah. Kan? Kemudian usahawan C. Usahawan C ni memang tak buat apa-apa pun. Lepas tu balik daripada rumah, marah kat semua orang, kat semua perkara. Kenapa kehidupan dia tidak berubah? So kita nak jadi usahawan mana? Usahawan A, usahawan B atau usahawan C? Anda tentukan sendiri. Jadi dalam seminar ni kita nak bertindak, kita nak take action. Kita belajar sesuatu, kita buat. Bukannya kita hanya terpinga-pinga, tak tahu apa nak buat. A yang kedua adalah impian ataupun niat yang betul. Niat ataupun impian adalah sumber kepada kejayaan. Setiap orang memang nak jadi kaya kan? Setiap orang mampu menjadi kaya. Tetapi kalau kita punya niat yang ikhlas, niat yang betul untuk memperoleh dunia dan akhirat, insya-Allah Allah akan berikan kita kejayaan sama ada di dunia dan akhirat. Jadi kita betulkan niat kita supaya kita menjadi seorang usahawan yang berjaya di dunia dan akhirat. Dan kita tengok dalam hadis ini, Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun tak jadi, Allah tetap menulisnya sebagai satu kebaikan. Kalau kita berniat membuat kebaikan kemudian mengejarkannya, Allah menulisnya di sisinya 10 kebaikan sehingga 700 kali lipat kali banyak. Maksudnya kalau kita niat sahaja, kita nak buat, sebagai contoh, aku nak memberi 1 juta untuk zakat perniagaanku. Kita niat macam tu. Kan? Walaupun kita tak mencapainya pada tahun yang pertama, apabila kita niat sahaja, adakah kita mendapat pahala? Of course kita mendapat pahala, dan itulah yang kita nak. Dan kita niat, kita ada matlamat. Kita nak buat. Walaupun kita tak capai lagi, itu sudah pun dikira pahala. Hebat tak kuasa niat ni? Jadi kita nak buat, bukan setakat dapat pahala, kita nak keberkatan kepada rezeki kita. Sebab itulah, kita kena tulis niat kita itu. Saya nak anda tulis apa yang anda nak capai, tulis satu kata yang besar, tampal di dinding rumah. Dan kita tengok setiap hari. Kan? Apa yang kita nak capai? Apa yang kita nak buat untuk Islam, untuk masyarakat kita, untuk ummah kita. Boleh? Boleh tak saya nak kongsi satu cerita? Di Bangladesh, ada seorang pensyarah namanya Muhammad Yunus. Beliau bekerja di sebuah universiti di tengah bandar Bangalore, dan setiap hari apabila beliau nak pergi ke universiti dia tu, dia nampak ramai orang perempuan tua muda kan bersama anak-anak duduk merempat tepi jalan sambil minta sedekah. Dan dia setiap hari dia tengoklah, dia nak pergi ke kuliah, dia nak mengajar. Kemudian satu hari beliau ambil kesempatan untuk berhenti tepi jalan dan bertanya kepada orang-orang perempuan yang ada di tepi jalan ni. Dia kata, kenapa ramai sangat ni orang-orang perempuan berada di tepi jalan ni? Beliau terkejut apabila ketahui dia seperti orang Bangladesh ni macam orang India. Apabila suami meninggal dunia, mereka menganggap bahawa dunia mereka sudah pun kiamat. Mereka tak tahu nak buat apa dah. Jadi kalau macam orang India tu, mereka bakar, bunuh diri sebab suami adalah Tuhan bagi India lah. Tapi maksudnya di Bangladesh pun menjadi begitu juga. Apabila suami meninggal, mereka dah tak ada apa-apa dah. So mereka bawa diri bersama anak-anak pergi ke bandar dan mati di tepi jalan. So Muhammad Yunus dia rasa macam dia bertanggungjawab. Dia mesti buat sesuatu supaya boleh membantu janda-janda ini, ibu-ibu tunggal ini, untuk bukannya datang ke bandar untuk mati di tepi jalan, tetapi membina balik ekonomi keluarga-keluarga ibu tunggal ini supaya mereka dapat hidup seperti orang lain juga. Jadi Muhammad Yunus telah merangka satu bentuk pinjaman berskala kecil, tanpa faedah untuk membantu ibu-ibu tunggal ini membuka satu perusahaan, iaitu menganyam tikar. Beliau memberikan pinjaman $100 kepada setiap ibu-ibu tunggal ini. Dan apabila ibu-ibu tunggal cukup setahun, ibu-ibu tunggal ini menghantar balik $100 itu kepada Muhammad Yunus. Muhammad Yunus tak minta, tetapi mereka tahu bahawasanya Muhammad Yunus telah membantu mereka dalam kehidupan mereka, so mereka bayar balik. Dan pinjaman ini tanpa faedah. Kalau kita tengok bank sekarang ni, kata je tak tanpa faedah kan, tapi dengan servis lah apalah, jadi meningkat juga, terpaksa bayar berkali-kali ganda. Tapi apabila Muhammad Yunus membuat pinjaman mikro ini, tindakan beliau itu mendapat lipatan luas di Bangladesh dan seluruh dunia. Beliau menjadi ikon kemanusiaan di dunia barat sendiri. Dalam satu seminar, saya nampak seorang jutawan barat menceritakan kisah Muhammad Yunus ini sambil nangis-nangis. Nak cakapnya, cerita ini telah memberi inspirasi kepada Muhammad Yunus. Dan akhirnya, niat Muhammad Yunus nak kelas itu mendapat sokongan badan-badan korporat, sehingga beliau berupaya membina sebuah institusi keuangan bebas terbesar di Bangladesh dengan memberikan pinjaman tanpa faedah kepada warga miskin. Itu hebat tak kuasa niat ni? Hebat kan? So kita nak jadi usahawan yang bukannya pentingkan diri,
tetapi kita nak jadi usahawan yang buat sesuatu ikhlas untuk membantu orang, untuk membantu agama kita, untuk membantu ummah kita. Dan kita buat bukan untuk dipuji, tetapi kita buat itu adalah niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Boleh? Okay, nanti saya nak anda bangun, okay, letak tangan di dada anda dan kata, saya suka memberi manfaat kepada orang lain. Okay, untuk teori mistik yang terakhir, K adalah konsisten. Okay, tak senang untuk kita terus konsisten dalam apa yang kita usahakan. Dalam Islam dipanggil istiqamah. Istiqamah lah merupakan kunci utama kejayaan dan juga kunci utama kegagalan kalau orang itu tak dapat konsisten. Sebab itulah mengikut kajian, okay, orang kaya bukannya lebih pandai, bukan lebih hebat. Otak mereka bukannya lebih bersambung daripada orang miskin. Bukannya ada otak kepala besar ke apa, tak ada. Tapi apa perbezaannya? Perbezaannya adalah orang kaya berupaya untuk menghabiskan apa yang dia usahakan pada masa itu. Sebab itulah dalam seminar-seminar yang saya pergi daripada mentor-mentor saya, okay, guru saya sering sebut, okay, finish what you started. Sebut sama-sama saya, okay, finish what you started. Jadi orang yang percaya ialah orang yang committed untuk sampai ke garisan penamat, walaupun berapa jauh sekalipun mereka committed. Mereka tetap, walaupun ada halangan, ada selumbar tepi jalan, ada halangan apa-apalah kan, tiba-tiba terpaksa mereka menghadapi kesusahan, mereka tetap habiskan apa yang mereka usahakan itu. Mereka tekadkan hati, tekadkan minda untuk sampai ke garisan penamat. Tapi orang miskin apabila sampai tahap tak berjaya, dia patah balik. Apabila pergi sendiri, kemudian ada orang sebut dia, ni bang, ada bisnes baru ni bang, kan, skim cepat kaya, tapi tak cakap lah skim cepat kaya kan. Tapi ni masuk je hari ni dapat untung, besok dapat 10 kali ganda. Mudah berpatah balik. Lepas tu buat kerja bisnes ni tak jadi. Bulan depan bisnes lain pula. Bisnes bulan lepas sekali lagi bisnes lain pula. Kan? Bisnes kad tu memang bertukar-tukar. Bulan ni bisnes kad tu. Buat pula bisnes kad lain. Bulan depan bisnes kad lain pula. Dah banyak sangat bisnes kad. Siapa alami perkara yang sama? Okay? Saya sendiri mengalami perkara yang sama. Sebab itulah saya pernah mengalami keadaan begitu. Jadi apabila saya tahu orang yang kaya yang berjaya, okay, mereka fokus apa yang mereka nak, mereka konsisten, committed untuk sampai ke garisan penamat, saya mulakan langkah yang sama dan alhamdulillah saya mencapai kejayaan dari apa yang setelah saya lakukan sekarang. Okay, so saya nak anda genggam kedua belah tangan anda dan kata saya akan sentiasa konsisten. Tamatlah sudah untuk bahagian yang pertama, iaitu formula mistik, dan kita akan pergi ke bahagian yang kedua, iaitu memulakan bisnes anda. Jadi kalau anda boleh review balik apa yang anda belajar dalam bahagian yang pertama ini, dan anda boleh tulis apa yang anda pelajari. Okay, kalau anda tak sabar-sabar nak pergi bahagian kedua, silakan ke bahagian kedua. Dan jika ada apa-apa kesalahan ataupun perkara-perkara yang membuatkan anda tak faham, anda boleh rujuk kepada saya melalui blog saya, melalui Facebook saya. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.